Tahun itu berlalu dalam kilauan cahaya pentas, sorakan kamera, dan jadwal yang padat. Namun apabila tirai malam ditutup perlahan-lahan, yang tinggal paling lama bukanlah kilat lampu sorot, tetapi cahaya kecil di dalam rumah. Lampu yang menyala tanpa penonton, tanpa skrip, tanpa sorakan. 2025 hadir bukan sekadar sebagai tahun kejayaan dan nama besar, tetapi sebagai tahun di mana cinta dipelihara, keluarga dibina, dan kehidupan baharu disambut dengan doa yang senyap. Inilah roh mahligai cinta dan cahaya mata. Sebuah simbol yang tidak berteriak, tidak menunjuk, tetapi bernafas perlahan. Ia tentang tangan yang saling menggenggam selepas hari yang panjang, tentang tawa yang singgah di dapur, tentang detik kecil yang tidak pernah menjadi tajuk utama, namun menjadi nadi. Gempak Rap 2025 mengumpulkan fragmen-fragmen ini. Para bintang Malaysia melangkah ke fasa perkahwinan. Para seniman menerima anugerah paling sunyi, anak pertama. Dan ramai yang belajar bahawa bahagia tidak selalu perlu diumumkan. Dalam alur yang tenang itu, nama Era Fazira hadir sebagai gema kematangan. Tahun-tahun membentuknya bukan hanya dengan pengalaman di hadapan kamera, tetapi dengan kesedaran bahawa cinta dewasa memerlukan ruang, kesabaran, dan kejujuran yang tidak tergesa. Mahligai yang dibina bukan untuk dipamer, melainkan untuk didiami, dengan rutin yang sederhana, dengan komitmen yang dipilih setiap hari. Disinilah 2025 menjadi tahun yang tidak memerlukan penjelasan panjang. Cukup dengan ritma yang konsisten dan doa yang tidak putus. Fatah Amin pula bergerak dalam irama yang hampir sama, tenang, tertib, dan berlapik. Dalam dunia yang sering menuntut kepantasan, 2025 mengajarnya untuk melambat. Bukan melambatkan langkah kerjaya, tetapi memperlahankan hati. Keluarga menjadi pusat graviti baharu. Kejayaan diukur bukan lagi pada jumlah sorakan, tetapi pada senyuman yang menunggu di rumah. Cahaya mata sebagai metafora atau realiti menjadi pengingat bahawa kehidupan sentiasa memberi alasan untuk terus hadir sepenuhnya. Nama Sabronzo melengkapkan lanskap ini dengan nuansa yang sama, kebahagiaan yang tidak hingar. 2025 menyatukan cerita-cerita kecil yang sebelumnya terpisah, pertemuan, perancangan, dan keberanian untuk memilih yang paling penting. Mahligai cinta di sini tidak dibina dengan janji besar, tetapi dengan disiplin kecil. Pulang tepat waktu, mendengar tanpa menyela, dan mengingati bahawa cinta ialah kerja harian yang halus. Di bawah payung Mahligai Cinta dan Cahaya Mata, 2025 terlihat sebagai tahun yang mengajarkan keseimbangan. Ia mengiktiraf kejayaan, tetapi tidak menjadikannya pusat. Ia merayakan cinta, tetapi tidak memaksanya menjadi persembahan. Ia menyambut kehidupan baharu, tetapi membiarkannya tumbuh dengan privasi. Dalam lipatan masa ini, kebahagiaan tidak datang sebagai ledakan. Ia hadir sebagai nyala yang stabil, cukup untuk menerangi jalan pulang. Dan ketika kita menyebut Gempak Rap 2025, yang terhimpun bukan sekadar kronologi peristiwa, melainkan perasaan yang berulang. Rasa cukup. Cukup untuk bersyukur. Cukup untuk menjaga. Cukup untuk memperlahankan langkah agar setiap detik sempat dirasai. Tahun ini tidak memerlukan klimaks. Ia memilih kesinambungan, sebuah alur yang terus bergerak, tenang, dan setia kepada makna yang paling sederhana. Mahligai cinta ketika tidak semua perkara perlu dilaungkan. Era Fazira, tindakan senyap seorang wanita matang. Ada satu tahap dalam kehidupan di mana seseorang tidak lagi terasa perlu menjelaskan apa-apa kepada dunia. Tahun 2025 menemukan Era Fazira tepat di ruang itu. Ruang yang tidak bising, tidak terburu-buru, dan tidak menuntut pengesahan. Ia bukan tentang menutup diri, tetapi tentang memilih dengan teliti apa yang patut dikongsi dan apa yang wajar dipelihara dalam diam. Kisah Era pada tahun ini tidak disusun daripada sorakan atau kilauan kamera. Ia bergerak perlahan,
seperti nafas yang teratur. Tidak ada keperluan untuk mengulang cerita lama, kerana yang penting bukan lagi bagaimana semuanya bermula, tetapi bagaimana ia dijaga hari demi hari. Dalam irama yang lebih sunyi, Era memilih kehidupan yang tidak perlu dibuktikan, cukup dirasai. Ketenangan itu terlihat pada caranya berjalan, pada caranya berbicara, dan pada caranya diam. Dia tidak lagi memburu makna melalui pengiktirafan luar. Pilihan untuk hidup lebih tertutup bukanlah pengunduran, tetapi satu bentuk keberanian. Keberanian untuk meletakkan batas, untuk melindungi yang berharga, dan untuk memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu perlu disertai penjelasan. Selepas banyak gelombang yang pernah datang dan pergi, yang tinggal bukanlah cerita tentang siapa yang betul atau salah. Yang tinggal ialah kejelasan. Kejelasan tentang apa yang ingin dipelihara, tentang siapa yang patut berada dekat, dan tentang bagaimana cinta boleh wujud tanpa perlu menjadi tontonan. Dalam mahligai cinta yang dibinanya, tiada hiasan berlebihan, hanya asas yang kukuh, saling menghormati, saling memberi ruang, dan kesediaan untuk hadir tanpa syarat. Tahun 2025, bagi Era, tidak menandakan kemenangan yang perlu diraihkan secara terbuka. Ia lebih kepada fasa kesinambungan, menjaga apa yang sudah ada, memperlahankan langkah, dan membiarkan hidup bergerak pada kelajuan yang manusiawi. Di sinilah cinta mengambil bentuk yang berbeza. Tidak lantang, tidak mendesak, tetapi setia. Mahligai cinta ini tidak berdiri sebagai simbol kemewahan atau kejayaan awam. Ia berdiri sebagai tempat berlindung daripada penilaian, daripada kebisingan, daripada keperluan untuk sentiasa menjawab. Dan dalam perlindungan itu, Era menemukan sesuatu yang mungkin lebih sukar daripada kemasyhuran. Rasa aman yang tidak perlu dipertahankan dengan kata-kata. Dia tidak lagi mengejar perhatian, kerana perhatiannya kini tertumpu ke dalam. Ke arah rutin yang sederhana. Ke arah hubungan yang tidak memenatkan. Ke arah hari-hari yang tidak menuntut penjelasan. Dalam kesederhanaan inilah mahligai cinta menjadi nyata. Bukan sebagai kisah besar, tetapi sebagai kehidupan yang terus berjalan, perlahan, senyap, dan penuh kesedaran. Fatah Amin. Ketika seorang lelaki memilih untuk pulang, Fatah Amin. Ada lelaki yang memilih untuk terus berlari ketika dunia masih memanggil namanya. Dan ada juga lelaki yang ketika berada di puncak, belajar untuk memperlahankan langkah. Bukan kerana dia tidak mampu pergi lebih jauh, tetapi kerana dia tahu ke mana dia harus pulang. Tahun 2025 memperlihatkan Fatah Amin dalam fasa yang tidak terlalu lantang, namun jauh lebih bermakna. Di mata khalayak, dia masih simbol kejayaan, disiplin kerja yang konsisten, imej yang terjaga, dan kehadiran yang tetap relevan. Namun di sebalik semua itu, ada satu peralihan yang berlaku secara senyap. Peralihan yang tidak tercatat dalam statistik populariti, tetapi terasa dalam pilihan hidupnya. Dia masih berada di tengah industri, masih dicari, masih dipandang. Tetapi ada jarak yang sengaja dicipta, jarak antara sorakan dan keutamaan. Fatah tidak mengumumkan perubahan ini dengan kata-kata besar. Ia hadir dalam keputusan-keputusan kecil, memilih masa, menyusun semula jadual, dan memahami bahawa tenaga seorang lelaki ada hadnya. Dalam keheningan itulah, keluarga menjadi pusat graviti baharu, bukan sebagai latar, tetapi sebagai tujuan. Daripada simbol lelaki ideal di layar, Fatah bergerak menjadi sosok yang lebih nyata. Seorang suami yang belajar mendengar, seorang ayah yang belajar hadir. Perubahan ini tidak menjadikannya kurang bersinar. Sebaliknya, ia memberi dimensi yang lebih dalam. Kejayaan tidak lagi diukur melalui tepukan, tetapi melalui kepercayaan. Melalui rasa tenang yang menunggu di rumah. Mahligai cinta yang dipilihnya bukan ruang untuk menunjuk peranan. Ia ruang untuk memikul tanggung jawab. Disitulah seorang lelaki tidak dinilai dari dialog yang dihafal,
tetapi dari kesetiaan untuk pulang walau letih. Dari kesanggupan untuk meletakkan telefon ke tepi dan memberi perhatian penuh kepada yang paling dekat. Tahun 2025 mengajar bahawa menjadi lelaki berjaya tidak semestinya bermaksud sentiasa berada di hadapan. Ada waktunya, kejayaan adalah tentang tahu bila harus berada di belakang, menyokong, melindungi, dan memastikan yang di rumah tidak merasa ditinggalkan. Dalam diam itu, Fatah Amin membina satu bentuk kejayaan yang jarang diraikan, tetapi paling sukar dicapai. Dia tidak meninggalkan kerjayanya. Dia tidak menolak peluang. Dia hanya menata semula makna. Di tengah semua peranan yang pernah disarungkan, peranan sebagai suami dan ayah tidak datang dengan skrip, tidak ada latihan, dan tidak ada ulangan. Setiap hari adalah improvisasi. Setiap keputusan memberi kesan. Dan disinilah keberanian sebenar seorang lelaki diuji, bukan pada kamera yang menunggu, tetapi pada kehidupan yang berjalan tanpa penonton. Mahligai cinta ini tidak sempurna. Ia tidak sunyi daripada cabaran. Namun ia jujur. Ia dibina atas kesedaran bahawa masa tidak boleh diulang dan kehadiran tidak boleh diganti. Bahawa anak tidak akan mengingati poster di dinding, tetapi akan mengingati siapa yang ada di sisi ketika mereka membesar. Dalam dunia yang sering memuji kejayaan luar, Fatah Amin memilih untuk memelihara kejayaan yang tidak selalu kelihatan. Kerana akhirnya, peranan terbesar bukanlah watak yang dipuji ramai, tetapi menjadi lelaki yang ditunggu dengan rasa aman setiap kali pintu rumah terbuka. Sabronzo. Ketika kebahagiaan datang tanpa pemberitahuan. Tidak semua kebahagiaan tiba dengan pengumuman. Ada yang hadir perlahan, hampir tidak disedari, lalu menetap tanpa perlu dipertahankan. Tahun 2025 menyimpan kisah seperti itu pada Sabronzo, sebuah perjalanan yang tidak mencari sorotan, tidak memerlukan pentas, dan tidak mengharap tepukan. Dia tidak memilih jalan bising. Tiada kronologi yang disusun rapi untuk tontonan umum. Tiada keperluan untuk mengesahkan apa yang dirasa melalui caption panjang atau paparan berulang. Kebahagiaan Sabronzo bergerak di lorong yang sunyi, tetapi jelas. Ia tidak menuntut perhatian, ia hanya meminta kehadiran. Dalam dunia yang gemar memerhati, Sabronzo memilih untuk menjaga. Menjaga batas, menjaga yang dekat, menjaga ritma hidup agar tidak tergesa. Keputusan-keputusan penting dibuat tanpa kamera, tanpa saksi, dan tanpa dorongan untuk membuktikan apa-apa. Disinilah kebahagiaan menjadi lebih jujur, apabila ia tidak perlu dipertontonkan untuk diakui. Hidupnya pada tahun ini tidak diukur dengan kekerapan muncul, tetapi dengan kualiti kebersamaan. Hanya melalui bahasa yang paling sederhana. Pandangan mata yang memahami tanpa kata, langkah seiring yang tidak saling mendahului, dan kesepakatan untuk membina ruang pulang yang selamat. Itulah naratifnya, tenang, konsisten, dan berakar. Sabronzo tidak memisahkan populariti daripada tanggung jawab, tetapi dia tahu membezakan antara yang perlu dan yang wajar. Dia memahami bahawa kebahagiaan tidak menjadi lebih nyata apabila dipamer. Sebaliknya menjadi rapuh. Maka dipilihlah jalan yang lebih sukar, memelihara tanpa menunjuk, menyayangi tanpa menuntut pengakuan. Mahligai yang dibina bukan tentang bentuk luar, ia tentang struktur dalaman, kepercayaan yang disusun rapi, komunikasi yang tidak memenatkan, dan kesediaan untuk hadir walau tanpa penonton. Disitulah kebahagiaan menemukan nadinya. Bukan sebagai perayaan, tetapi sebagai kebiasaan yang baik. Tahun 2025 memperlihatkan bagaimana seseorang boleh kekal dikenali tanpa sensasi. Sabronzo tidak menjadi sebutan kerana konflik atau kontroversi, tetapi kerana konsistensi memilih yang betul. Dalam setiap keputusan kecil, ada disiplin. Dalam setiap langkah senyap, ada kesedaran. Dan dalam setiap diam, ada komitmen yang tidak memerlukan janji besar.
Ada orang terkenal kerana suara mereka kuat. Ada pula yang dikenali kerana mereka hidup tepat, menyusun keutamaan dengan jujur, menjaga yang penting dengan sabar, dan membiarkan kebahagiaan bernafas sendiri. Sabronzo berdiri dalam kelompok ini, tanpa gimmick, tanpa keperluan untuk menjelaskan. Di tengah arus yang cepat, dia memperlahankan langkah. Di tengah tuntutan untuk berkongsi, dia memilih untuk menyimpan. Bukan kerana takut, tetapi kerana faham. Ada perkara yang paling bernilai apabila ia tidak disentuh oleh ramai. Dan dalam ruang itulah, kebahagiaan datang, diam-diam, menetap, dan terus berjalan bersama waktu. Cahaya mata, apabila satu nyawa kecil mengubah segalanya. Ada satu titik halus di mana cinta berhenti menjadi janji, lalu bertukar menjadi kehidupan. Tahun 2025 bergerak perlahan ke arah titik itu, daripada hubungan yang dipilih dengan sedar, kepada kehadiran satu sinar kecil yang tidak meminta apa-apa selain dipeluk. Disinilah emosi beralih, tanpa drama, tanpa pengumuman besar, dari cinta kepada kehidupan. Detik menyambut anak pertama tidak pernah benar-benar riuh. Ia sering berlaku dalam bilik yang sederhana, dengan cahaya lembut dan nafas yang ditahan. Waktu seakan memperlahankan langkahnya. Bunyi dunia mengecil, digantikan oleh degup yang baru, lemah, tetapi tegas. Dalam saat itu, banyak perkara menjadi jelas tanpa perlu dijelaskan. Ritma hidup berubah. Jadual yang dahulu padat kini disusun semula. Malam menjadi lebih panjang, pagi menjadi lebih awal. Keletihan datang tanpa janji, dan rehat tidak lagi mutlak. Namun di celah-celah itu muncul kebahagiaan yang tidak glamour, kebahagiaan yang sangat hidup. Tawa kecil, genggaman jari yang belum kuat, dan wajah yang tenang ketika akhirnya tertidur di dada. Cahaya mata mengajar dengan cara yang senyap. Ia tidak memberi manual, tidak menawarkan kemudahan. Ia hanya hadir, dan dengan kehadiran itu, keutamaan berubah. Perkara kecil menjadi penting. Perkara besar terasa boleh ditunggu. Masa tidak lagi dibahagi sama rata. Ia diberikan kepada yang paling memerlukan. Ada kegusaran yang lahir bersama kebahagiaan. Takut tersalah langkah. Takut tidak cukup baik. Takut dunia terlalu bising untuk satu jiwa yang masih belajar bernafas. Namun di balik ketakutan itu, ada tekad yang perlahan-lahan tumbuh. Tekad untuk belajar, untuk bersabar, untuk hadir, walau tidak sempurna. Hari-hari menjadi lebih ringkas, tetapi penuh. Rumah tidak semestinya kemas, tetapi terasa hidup. Perbualan tidak selalu panjang, tetapi bermakna. Setiap keputusan kecil membawa kesan yang lebih jauh. Setiap pulang membawa maksud yang berbeza. Bukan lagi sekadar kembali, tetapi menjaga. Cahaya mata tidak menjanjikan kemudahan. Ia tidak mengurangkan cabaran. Namun ia memberi sesuatu yang lain, arah. Dalam keletihan, ada sebab untuk bangun. Dalam kebimbangan, ada sebab untuk bertahan. Dalam diam, ada doa yang bergerak sendiri tanpa kata. Di tahun 2025, kebahagiaan mengambil bentuk yang lebih jujur. Ia tidak selalu tersenyum, tetapi ia setia. Ia tidak selalu ringan, tetapi ia tulus. Kehidupan menjadi lebih berat. Ya, namun setiap beban membawa makna. Setiap langkah terasa perlu. Setiap hari terasa dipilih. Dan di tengah semua perubahan itu, satu kebenaran menjadi semakin jelas. Seorang anak tidak menjadikan hidup lebih mudah, tetapi menjadikan setiap usaha berbaloi, setiap pengorbanan bererti, dan setiap detik cukup untuk disimpan lama dalam ingatan. Cahaya mata, ketika satu sinar kecil mengubah segalanya, ada satu peralihan yang tidak berbunyi kuat, tetapi terasa hingga ke tulang. Peralihan daripada cinta yang dipilih, kepada kehidupan yang dipercayakan. Daripada dua hati yang belajar saling memahami, kepada satu nyawa kecil yang hadir tanpa syarat, dan serta-merta mengubah makna segalanya.
Detik menyambut anak pertama jarang berlaku dalam sorakan. Ia hadir dalam ruang yang sunyi, dengan cahaya yang lembut dan degup jantung yang dipercepatkan oleh rasa tidak pasti. Waktu seakan berhenti seketika. Nafas ditahan. Mata bertemu satu wajah kecil yang belum mengenal dunia, tetapi sudah pun menjadi pusatnya. Tiada siapa benar-benar bersedia untuk saat itu. Walau telah dirancang, dibaca dan dibayangkan, realitinya tetap berbeza. Perasaan datang serentak, terharu, takut, gembira dan bingung bercampur menjadi satu. Dalam satu pelukan pertama, hidup yang lama terasa jauh dan hidup yang baharu bermula tanpa amaran. Sejak hari itu, ritma berubah. Malam tidak lagi sunyi, tetapi penuh dengan tangisan kecil dan langkah perlahan. Pagi tidak lagi tentang jadwal sendiri, tetapi tentang siapa yang perlu didahulukan. Masa menjadi sesuatu yang lebih rapuh, cepat habis, tetapi lebih bernilai. Keletihan hadir tanpa kompromi. Tidur tidak lagi panjang. Rehat tidak lagi sempurna. Namun di celah-celah itu, muncul kebahagiaan yang tidak boleh dipalsukan. Kebahagiaan yang tidak kemas, tidak dirancang, tetapi sangat nyata. Senyuman pertama yang tidak disengajakan. Jari kecil yang menggenggam tanpa sadar. Nafas halus yang turun naik di dada. Rumah terasa berbeza. Tidak semestinya lebih teratur, tetapi lebih hidup. Bunyi-bunyi kecil memenuhi ruang. Cahaya pagi masuk dengan makna baharu. Setiap sudut menyimpan kemungkinan dan juga kebimbangan. Apa yang dahulu dianggap remeh, kini menjadi perhatian. Apa yang dahulu penting, kini boleh ditunggu. Cahaya mata tidak datang dengan janji untuk memudahkan. Ia tidak mengurangkan masalah. Ia tidak menyusun hidup menjadi lebih ringkas. Sebaliknya, ia menambah lapisan, tanggung jawab, kebimbangan, dan kesadaran bahwa setiap keputusan mempunyai kesan yang lebih panjang. Ada ketakutan yang tumbuh senyap-senyap. Takut tersalah langkah, takut tidak cukup kuat, takut dunia terlalu keras untuk satu jiwa yang masih rapuh. Namun bersama ketakutan itu, hadir sesuatu yang lebih dalam. Rasa mahu melindungi tanpa syarat, rasa mahu belajar walaupun penat, rasa mahu menjadi lebih baik, bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kini ada seseorang yang bergantung sepenuhnya. Hati Hortidi menerdi lebih perlahan, tetapi penuh. Perbualan menjadi ringkas, tetapi bermakna. Diam menjadi lebih kerap, tetapi tidak kosong. Dalam diam itu, doa bergerak sendiri. Dalam keletihan itu, tekad tumbuh perlahan-lahan. Dalam kekacauan kecil itu, hidup menemukan arah baharu. Seorang anak tidak menjadikan kehidupan lebih mudah. Ia menjadikan malam lebih panjang. Ia menjadikan hari lebih mencabar. Ia menjadikan hati lebih terbuka dan lebih mudah terluka. Namun pada masa yang sama, ia menjadikan setiap pengorbanan terasa perlu. Setiap usaha terasa berbaloi. Setiap pulang terasa penting. Hidup tidak lagi sekadar tentang bergerak ke hadapan, tetapi tentang menjaga, menemani, dan bertahan. Dan disitulah cahaya mata melakukan sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Bukan mempermudah hidup, tetapi menjadikan setiap detik, setiap penat, setiap pilihan penuh makna. Malam turun tanpa isyarat. Tiada siren kamera. Tiada suara yang memanggil nama. Hanya udara yang menjadi lebih sejuk, dan langkah yang secara naluri memperlahankan diri. Sebuah rumah menyala dengan cahaya yang sederhana, tidak terang, tidak redup, cukup untuk menunjukkan bahawa ada kehidupan di dalamnya. Tirai tidak ditarik rapi, seolah-olah tidak perlu disembunyikan daripada sesiapa. Pintu tidak berkunci rapat, bukan kerana lalai, tetapi kerana rasa selamat itu wujud dengan sendirinya. Dredge dalam yang tiada skrip, tiada sudut terbaik untuk dirakam, tiada detik yang perlu diulang. Hari yang panjang berakhir tanpa tepukan. Kejayaan tidak dipamer di dinding. Nama tidak disebut berulang.
Yang tinggal hanyalah tubuh yang letih, pikiran yang penuh, dan keinginan paling manusiawi untuk duduk seketika, bernafas, dan menjadi diri sendiri tanpa peranan. Cinta di ruang ini tidak diukur melalui kata-kata besar. Ia hadir dalam perkara kecil, pinggan yang dibasuh tanpa diminta, selimut yang ditarik perlahan, lampu yang dimalapkan agar mata boleh berehat. Kebahagiaan tidak mengumumkan dirinya. Ia sekadar menetap. Masa di sini bergerak lain, lebih perlahan, lebih jujur. Tidak ada keperluan untuk membuktikan apa-apa. Kesunyian tidak terasa kosong karena ia diisi dengan kehadiran. Dan kehadiran itu tidak menuntut. Ia hanya ada, setia, menunggu. So di luar dunia mungkin masih bising. Tajuk mungkin masih berkejaran. Sorakan mungkin masih mencari gema. Tetapi di dalam rumah ini, semuanya berhenti pada satu titik yang sama. Rasa cukup. Cukup untuk hari ini. Cukup untuk esok. Cukup untuk terus melangkah tanpa perlu menjelaskan. Lampu kekal menyala. Tidak untuk dilihat. Hanya untuk memastikan sesiapa yang pulang tahu kemana harus menuju. Dan di saat seperti ini, apabila malam benar-benar menjadi milik sendiri, soalan itu tidak lagi kedengaran sebagai cabaran, ia hadir sebagai bisikan yang perlahan, dibiarkan terapung tanpa jawaban. Ketika cahaya pentas akhirnya padam, apakah yang membuatkan seorang insan dikenali tersenyum paling lama? Nama yang disebut ramai, atau sebuah rumah yang sentiasa ada orang menunggu?